Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera dan selamat pagi buat semua pengedar dan juga pengguna susu Situjaya dan Safe Enjoy. Alhamdulillah, pencen cilik dan pencelit nampaknya kita sudah berada di penghujung tahun 2020. Dan seperti yang semua sedia maklum, tahun 2020 merupakan tahun yang sangat mencabar bagi semua kerana pandemik COVID-19. Walau bagaimanapun, saya percaya ada hikmah di sebalik yang terjadi. Dan Alhamdulillah dengan berkat kesungguhan daripada semua pengedar dan TDC Holdings Sdn Berhad tetap berdiri teguh dalam menghadapi cabaran ini. Jadi tanpa melengahkan lagi masa, ayuh kita sama-sama saksikan rangkuman TDC sepanjang 2020 yang akan disampaikan sendiri oleh CEO kita iaitu Encik Hafizuddin Hiu. Dipersilakan Encik Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua rakan-rakan yang ikut bersama di sini. Okay, syukur, terima kasih, Alhamdulillah. Kali pertama ni saya cakap di seorang-seorang di depan Facebook. Jadi kalau ada salah silap, minta maaf dan kena minta assist lah daripada Cik Noreha. Terima kasih banyak sebab atas support. Jadi tanpa melengahkan masa, saya tahu pada hari hujung minggu ini ramai orang sibuk dengan macam-macam aktiviti. Dan terima kasih juga sebab sudi bersama dengan TDC sepanjang tahun ini dan pada hujung minggu ini untuk mendengar sedikit laporan ringkas tentang perkembangan TDC sepanjang tahun 2020 ini. Kita masih baki 10 hari. Tahun 2020 ni sememangnya satu tahun yang sangat-sangat luar biasa yang tak pernah kita mengalami, di mana kita bersama dengan satu musuh kita yang tidak dapat dilihat, tidak dapat disentuh dan tidak dapat dijangka, iaitu nama dia sangat cantik. Okay, kalau letak di nama perempuan dia panggil corona. Ya, jadi kalau pendekkan bahasanya jadi COVID-19. Jadi pandemik virus COVID-19 ini adalah mengubah hidup ramai di kalangan kita. Dan semestinya sedikit sebanyak TDC sendiri, saya sendiri dan setiap orang bersama dengan kita, nak ke tak mau kita kena berubah hidup kita, mengubah cara kita untuk adaptasikan diri kita dalam norma baru ini. Norma baru tak ada H ya. Kalau norma baru ada H itu nama perempuan, jadi masalah. Jadi tanpa melengahkan masa, saya terus masuk ke laporan rangkuman TDC tahun 2020. Okay, saya pun kali pertama baca perkataan ini. Kalau salah dan silap minta maaflah kepada pembaca-pembaca berita. Kredit kepada Cik Noreha atas nama ini. Rangkuman TDC tahun 2020. Jadi saya teruskan. Jadi ini secara amnya kita akan pamerkan beberapa laporan untuk tahun 2020. Antaranya sebab kita nak pamerkan laporan ni, antara sebab adalah ramai di luar sana, khususnya pengedar-pengedar yang tidak rapat dan tidak kenal dengan peribadi saya ataupun syarikat, mereka tidak tahu perkembangan TDC secara direct. Jadi ini julung-julung kali pertama kita lakukan secara live, secara online untuk membentangkan laporan-laporan yang penting untuk pengetahuan semua orang. Khususnya laporan ringkas tentang salah laku dan pembatalan akaun dealer pada tahun 2020, di mana sebenarnya TDC sangat menjaga. Kita usaha sebaiknya, masih ada banyak kekurangan, tapi kita akan usaha sebaiknya untuk menjaga tingkah laku, menjaga etika, menjaga kepentingan umum semua pengedar-pengedar di TDC dan juga kepentingan-kepentingan pengguna, supaya kita boleh memastikan kualiti pengedar kita ada antara yang terbaik, kualiti master dealer kita adalah antara yang baik, kualiti penjual kita adalah antara yang terbaik. Jadi kita terpaksa menjadi sedikit tegas dalam setengah situasi dan waktu untuk menjaga kepentingan umum. Jadi keduanya laporan jualan berikut package. Jadi untuk makluman semua, kita ada beberapa package.
Jadi package entry-nya ataupun package pendaftarannya adalah silver, gold dan platinum. Dan untuk package selepas daripada entry, ada beberapa package repeat order ataupun pembelian ulang. Jadi saya sengaja nak bentangkan laporan ini sebab dia sangat rapat dan sangat membuktikan satu falsafah TDC sebenarnya. Dan seterusnya, tidak lain tidak bukan, sebab apa yang kita janjikan di TDC adalah setiap satu pembelian daripada pengguna dan setiap satu jualan yang dilakukan oleh pengedar, kita akan menginfakkan dan kita akan menyumbangkan sebahagian kepada masyarakat tanpa kira bangsa, kaum. Malah kalau boleh tanpa kira negara, insyaAllah. Dan seterusnya adalah laporan penebusan reward point, di mana TDC Joy Reward ni merupakan satu reward yang baru kita lancarkan bermula pada 1 Januari 2020 dan diakhir pada 31 Ogos 2020. Jadi kita ingin memberikan sedikit laporan pendek tentang TDC Joy Reward ini. Dan tidak kurang juga tentang laporan penebusan ganjaran Platinum Director dan juga Ruby Director. Jadi kita mengharap keterusan dari segi laporan ini memberikan sedikit sebanyak kefahaman dan pengetahuan para pengguna dan juga pengedar khususnya untuk tahu tentang apakah itu TDC Holding Sedia Berhad, siapakah kita dan ke mana kita akan pergi, akan diringkaskan pada pengumuman ringkas tahun 2021. Jadi izinkan saya teruskan, memang kurang selesa cakap seorang diri di sini, tapi itulah norma baru kan. Okey, jadi laporan ringkas tentang salah laku dan pembatalan akaun dealer tahun 2021. Jadi seperti apa yang saya maklumkan, TDC usaha sebaiknya, memang banyak sangat kekurangan, saya mengakui. Banyak sangat kelemahan daripada TDC, tapi kita usaha menjaga kebajikan pengedar. Kita usaha mengawal disiplin pengedar. Kita tidak kisah siapakah pengedar itu, okay, sebesar mana jualan dia, tidak kisah sehebat mana dia, TDC tetap kita cuba berlaku adil, kita cuba berlaku secara saksama dan kita cuba untuk menjaga hak sekecil-kecil seorang pembeli ataupun sekecil-kecil seorang pengedar yang hanya benar jual 3 kotak susu sidu jual kita. Jadi ini secara ringkasnya adalah sedikit laporan. Ada 8 orang pengedar kita terpaksa minta dia berundur diri daripada TDC sebab mereka terlibat dengan satu kes yang agak berat. Sebenarnya boleh dikategorikan sebagai kes jenayah. Sudah ada laporan polis dibuat oleh prospek-prospek dan pengguna-pengguna, malah pengedar sendiri, sebab mereka mengutip duit daripada prospek tanpa mendaftarkan, malah tanpa diberikan produk. Dan mereka cuba memanipulasikan banyak prospek dalam jualan. Dan benda ini tersangkut dengan kes jenayah. Saya tidak pasti siasatan polis setakat mana, tapi apa yang saya dapat ada di kalangan mereka sudah ditangkap oleh polis. Tapi tindakan susulan apa yang dilakukan, TDC tidak mengetahui sebab itu adalah direct di antara si mangsa dengan si yang menipu itu. Jadi TDC tidak campur hal peribadi mereka sebab benda itu kita serah pada pihak berkuasa untuk uruskan. Dan tidak kurang juga ada 4 orang berlibat untuk menggunakan tipu helah dan macam-macam cara untuk menarik pelanggan pasukan orang lain untuk menyertai mereka yang digelarkan sebagai crossline. Mungkin ramai syarikat yang menggunakan sistem pengedaran ataupun multi-level marketing ataupun direct selling di luar sana tidak kisah isu di berlaku. Sebab mungkin bagi ramai owner di luar sana, pemilik syarikat di luar sana, mereka tidak kisah. Sebab macam mana pelanggan lari pun tetap mereka menyumbang jualan kepada syarikat. Jadi mereka tak kisah tindakan cross-line ini. Mereka tak kisah. Kalau boleh dia lebih suka kalau leader-leader dulu lari berata daftar 10 kali satu orang. Supaya duit boleh masuk ke syarikat. Tapi tidak sama sekali di TDC. Kita sangat mementingkan isu ini sebab bagi saya peribadi, itu pelanggan yang kita carikan, itu pelanggan ataupun pengedar yang kita bimbing. Dan pengedar itu ada berjaga kita dan satu hari tiba-tiba dipancing dengan tipu helah dan macam-macam tarikan dan macam-macam imbuhan yang diofferkan.
benda itu adalah kurang adil bagi seorang pembimbing, seorang leader yang membimbing dia pada kecil sampai besar. Melainkan kita boleh buktikan cross-line ini terlaku sebab leader tersebut, sales leader tersebut yang closing dia, tidak ada apa-apa bimbingan dan tidak ada apa-apa sumbangan dalam anak buah dia untuk melakukan jualan. Sebab itu dari segi penyiasatan cross-line ini sangat makan masa. Okay, ada isu cross-line kita ambil masa berbulan-bulan untuk betul-betul memastikan bahawa isu cross-line ini terlaku. Ada juga banyak di mana mereka mencapaikan pendamaian, di mana antara dua leader itu, dua tim itu mereka berdamai dan mereka selesai dengan baik dan bagus sekali. Jadi benda ini walaupun kita strict, kita tegas, tetapi kita banyak memberikan budi bicara. Sebab kadang-kadang kita faham bukan semua sales leader sempat menjaga setiap satu anak buah dan mungkin akan ada anak buah yang terkilan dan mereka ingin keluar daripada pasukan sedia ada untuk menyertai pasukan lain yang lebih cakna kepada dia. Dan itu adalah satu kebebasan bagi mereka yang kita harus hormati. Kecuali terbuktinya sebaliknya. Seperti apa yang saya kata, ada manipulasi, ada tipu hela berlaku. Jadi sepanjang tahun 2020 ini hanya 4 orang sahaja yang betul-betul terbukti bersalah dan diterminatkan. Dan seterusnya adalah 10 pengedar yang terpaksa diminta undur diri sebab mereka melakukan fitnah dan pemburukan secara terbuka dan secara tertutup ke atas pengedar-pengedar lain, sama ada melalui media sosial ataupun melalui offline. Dan kita ada bukti yang kukuh, malah ada rakaman video ada, malah ada rakaman voice call dan juga voice record. Jadi ada juga di mereka memperalatkan dan menggunakan pengedar-pengedar yang tidak tahu apa-apa pasal sistem untuk mencapai ranking dan reward. Mereka key in dengan cara yang salah, mereka buat placement yang berbeza, mereka melakukan pendaftaran yang tidak menguntungkan prospek mereka yang dicari, tetapi mereka daftar di bawah nama mereka sendiri untuk push mereka ke arah dapat reward dan ranking. Benda ini sangat memandang serius oleh kita. Jadi walaupun dia adjust sampai ke Ruby Director sama sekali pun, kalau ternyata salah, kita tidak akan berlembut, kita tidak akan bertoleransi tentang kesalahan-kesalahan sebegini. Sebab bagi saya, hilang satu Ruby Director yang tidak amanah, tidak ada masalah. Sebab saya boleh kekalkan beribu orang bakal Ruby Director yang beramanah, bertanggungjawab dan betul-betul mendukung falsafah TDC yang dari segi ketelusan, dari segi keadilan, dari segi menjaga kebajikan pelanggan-pelanggan dan pengedar-pengedar. Dan yang paling utama adalah tagline kita, selling from our heart. Dan seterusnya ini agak berat. Okay, lebih daripada 16 kes yang kita sudah dipatahkan account ID mereka. Dan ada juga masih dalam siasatan sebelum dipati 10 hari ini. Jadi biasanya mereka melakukan benda-benda yang bercanggah dengan norma ataupun dengan norm masyarakat dari segi etika, dari segi moral, dari segi agama. Dan mereka dalam melakukan penjualan, mereka melakukan konsep-konsep yang agak melawan moral dan akhlak sebagai seorang manusia. Bukan sebagai seorang Muslim tapi sebagai seorang manusia. Jadi saya tak nak ulas lanjut sebab benda ni agak serius. Dan tidak lain tidak bukan juga yang ramai pengedar-pengedar selalu PM saya atau mencakap di grup adalah melakukan isu juara murah. Okay, sama ada di online platform ataupun secara offline. Jadi tapak je bukti, kita akan memberikan amaran, kita akan melakukan penolakan bonus auto redemption mereka sekecil 290 sebesar 1160. Dan seterusnya kalau mereka tetap melakukan kesalahan yang sama berulang kali dalam juara murah, tidak lain tidak bukan kita terpaksa jemput mereka keluar daripada TDC. Mungkin banyak syarikat mengatakan ataupun banyak orang di luar sana mengatakan TDC ini sedikit bodoh dalam menekankan tentang penjagaan harga produk. Sebab mereka kata tak kisah mereka jualan murah itu suka hati mereka. Sebab mereka sudah banking kepada syarikat tak dapat untung. Kita goyang kaki sudah, buat apa kita nak khususkan staf ataupun jabatan ataupun bazirkan tenaga untuk menyiasat
si penjual-penjual murah ini. Dan lepas tu terminate mereka dan biar mereka keluar untuk buruk-buruk syarikat. Bagi saya, benda ni penting sebab seperti apa yang saya selalu titik beratkan, TDC kita menitik beratkan penjagaan kebajikan walaupun sekecil penjual-penjual yang paling sedikit jualan yang disumbangkan pada TDC. Dan rata-rata mereka melakukan jualan, mereka berharapkan untung runcit. Dan jikalau ada penedar yang tidak amanah, mereka lempar harga dengan sangat murah. Benda itu akan mematikan rezeki pengedar-pengedar kecil ini. Pengedar-pengedar kurang kemampuan ini. Jadi kita harus melindungi mereka sebab penjual murah ini memutuskan ataupun mematikan rezeki ramai orang. Impak dengan menjual satu kotak C2 Joy ataupun Safe Enjoy dengan begitu murah, kemungkinan besar akan mematikan sumber rezeki beberapa orang, malah puluhan, malah ratusan pengedar-pengedar yang susah. Dan jadi bagi saya, kita korbankan seorang si penjual murah ini untuk selamatkan berpuluh, malah beratus, malah beribu pengedar-pengedar yang miskin, yang kurang upaya, yang kurang mampu untuk masukkan pakej platinum, mereka kantung repeat order untuk mereka kantung untung runcit untuk hidup ini, bagi saya sangat berbaloi. Tak mengapa mereka nak cakap buruk dengan kita kemudian hari, tidak ada masalah. Sekurang-kurangnya kita cuba untuk menjaga kebajikan majoriti pengedar yang ada bersama dengan kita, yang amanah, yang setia bersama dengan kita, yang buat kerja yang betul-betul. Dan kita hanya mahu bersama dengan orang baik-baik untuk melakukan usaha yang baik-baik, mendapat sumber rezeki yang baik-baik dan bersama-sama mendapatkan hasil yang baik-baik. Betul? Jadi seterusnya, benda ini agak menarik bagi TDC sebab masa saya membentangkan perkara ini di depan KPDN HEP pun, dalam interview dan juga soal jawab melalui email secara online atau offline sempena the new normal ini, benda ini sangat menarikkan perhatian kepada pihak KPDN HEP dalam kelulusan lisen akta jualan langsung. Mereka sangat teruja dengan perkembangan kita di mana majoriti jualan kita, khususnya tahun ni, tahun 2020 ini, seperti apa yang nampak di carta pie ni ataupun pie chart ini, sepanjang bulan Januari sampai bulan November, jualan pembelian ulang kita merangkumi hampir 50% jumlah jualan syarikat. Ataupun 49.57% secara khususnya. Apakah maksud dia? Kalau kita lihat, repeat order adalah pakej yang paling murah dalam kesemua pakej yang ada. Semurah itu, sekecil itu nilainya, tapi tetap merangkumi 49.57% jualan syarikat secara keseluruhannya. Maksudnya adalah pengguna, pengedar terus-menerus melakukan pakej repeat order, membuat pembelian ulang di atas produk-produk kita sebab produknya bercakap sendiri. Sebab produknya kita mementingkan kualiti, malah kita ada pasukan, kita ada kumpulan, kita ada QC, kita ada quality control team. Setiap kali terima je aduan daripada pengedar-pengedar ataupun pengguna mengatakan kualiti kita ada masalah, sachet kita ada bocor, kotak kita ada rosak, rasa kualiti kita seperti berbeza. Terus kita ambil tindakan, kita lakukan QC, kita semak di mana masalahnya. Seperti baru ini, kita semak di mana masalahnya, rupa-rupa kita rushing nak buat production, di mana kita meminta maaf dengan semua orang, kita meminta maaf secara peribadi kepada setiap pelapor di mana ada mesin kita mengalami masalah apabila kita nak rushing production. Penggisar kita untuk menghaluskan serbuk itu, kita lajukan masa supaya kita boleh bekerja produk yang tidak sempat untuk disalurkan kepada pengguna-pengguna. Sampai master leader di marah-marah, kita putus stok dan macam-macam isu. Jadi benda ini sememangnya satu cabaran untuk menjaga produk kualiti. Walaupun sejak 2016, kita usaha untuk menjaga, tapi macam mana pun manusia itu ada kelemahan. Kita bukan 100% perfect. Dan setakat hari ini mengikutkan QC kita, setiap 100% produk yang dikeluarkan akan ada 1 hingga 3% yang akan ada defect.
sebab atas masalah teknikal seperti machinery, seperti cara simpanan, seperti pengiriman stok, pengiriman bahan mentah daripada New Zealand, sepanjang shipment daripada New Zealand sampai di Port Klang. Jadi banyak faktor yang di luar kawalan kita. Dan juga letihnya, kadang-kadang letihnya bekerja sebab terlampau banyak OT untuk rushing production. Jadi mereka keletihan, kelesuhan dan melakukan kecuaian yang ada yang kita boleh maafkan dan ada yang kita tidak dapat maafkan. Jadi semua itu kita cuba untuk menjaga seupayanya, dan saya mohon maaf bagi penerima 1 hingga 3% produk-produk yang ada defect itu, dan kita juga committed untuk tukar sekotak ke sekotak kepada mana-mana yang melaporkan kepada kita, kita tukar terus one box ke one box. Dan ada juga master dealer, saya terima kasih kepada para master dealer dan leader mengambil inisiatif untuk tukarkan terlebih dahulu sebelum claim balik dengan HQ. Saya sangat-sangat terima kasih. Dan ini adalah kekuatan bagi kita dari segi menjaga consumer base kita. Sebab saya selalu yakin apabila pengguna mencari produk dan selalu membeli produk kita, maka penjual-penjual runcit dan pengedar-pengedar kecil ini akan gembira sebab mereka mendapat satu sumber income yang bagus ataupun sustain, malah meningkat pada hari ke hari. Semakin ramai customer mereka yang repeat order, semakin ramai customer baru mereka bertambah, semakin tinggi mereka punya jualan dan semakin tinggi mereka punya pulangan, imbuhan dan bonus. Dan apabila peniaga kecil ni, pengedar kecil-kecil ni yang orang bagi lidi ni mendapat imbuhan yang bagus, secara automatik mereka bersemangat. Mereka bermotivasi tinggi, mereka akan terus lakukan penjualan dan mencari customer baru, dan benda ini akan memberi manfaat kepada pengedar-pengedar yang besar di atasnya, yang membimbingnya, yang nak fight 150,000 sebulannya, dan pengedar-pengedar besar akan mendapat manfaat bermula daripada menjaga consumer ataupun pengguna kecil-kecil ini lagi. Dan benda ini saya gelarkan sebagai konsep bottom up. Okay, satu konsep pemasaran bottom up yang digunakan oleh TDC yang sangat jauh berbeza dengan banyak syarikat di luar sana di mana mereka mengamalkan konsep top down, di mana mereka menjaga dulu stokis, menjaga dulu leader besar yang top income mereka dulu, mereka abaikan semua pengguna, mereka tak kisah pun pengedar kecil mati sebab mereka hanya menjaga pengedar-pengedar besar mereka, leader-leader besar mereka, sampai leader-leader besar mereka setiap 2 bulan tukar sebuah kereta, setiap 3 bulan beli sebuah rumah. Tapi pengedar-pengedar kecil nak dapat bonus 500 sebulan pun susah. Jadi kita tidak mahu mengamalkan konsep itu di TDC. Fokus kita bottom up, menjaga dulu kualiti produk, memuaskan hati dulu pengguna-pengguna, dan benda ini terbukti dan dibukti dari segi laporan jualan mengikut pakej tahun 2020 ini, di mana kekuatan pembelian ulang daripada pengguna akal umbi kita, daripada pengedar kecil-kecil kita, menyumbangkan kekuatan dan keteguhan TDC Holding Sdn Bhd. Terima kasih kepada setiap pengguna. Saya sangat terima kasih walaupun saya tak kenal anda semua. Dan insya-Allah ada something excited will be coming for semua pengguna pada Januari 2021. Kita akan memperkenalkan sesuatu benda yang sangat menarik, bermula di kotak Save Enjoy yang akan dikeluarkan pada bulan Januari, dan seterusnya akan dikembangkan kepada setiap satu produk-produk TDC yang akan dilancarkan kemudian hari, termasuk C2 Joy. Menantikan kejutan ini para pengguna dan para pengedar. Okey, tak lain tak bukan saya ingin melafazkan syukur kepada setiap seorang hero behind the scene. Okay, setiap kali saya ke depan, setiap kali master dealer, speaker, leader-leader di depan. Tapi sebenarnya TDC tidak ada hari ini tanpa para kaki tangan TDC yang sanggup menelaah liu melihat bonus-bonus pengedar, leader-leader besar dengan income mereka sehari mengalah gaji mereka sebulan. Okay, menelaah liu melihat macam mana kayanya pengedar-pengedar. Macam mana mereka bertepuk tangan, bertukuh lumus, duduk angkat banner panting semasa majlis anugerah.
Macam mana mereka sanggup menahan maki, menahan setiap satu komplain daripada pengguna dan pengedar. Dan mereka ini adalah the unsung hero. Okay? Hero-hero. Sebenarnya bukan hero. Heroin. Sebab majoriti staff di TDC adalah wanita. Kaki tangan TDC tahun 2020, tahun ini tahun yang cukup gemilang, melawan dengan arus perdana, melawan dengan arus COVID-19, TDC Holding meningkat dengan begitu kuat sekali, menaik dengan begitu dahsyat sekali, dan saya tidak akan melupai jasa-jasa kaki tangan TDC Holding Sdn Bhd yang selama ini bertukus lumus bersama dengan saya, tanpa mengambil kredit daripada siapa-siapa, tanpa kisah mereka dipuji oleh siapa-siapa ataupun tidak, dan mereka sanggup bertepuk tangan apabila setiap satu majlis kita angkat leader-leader, pengedar-pengedar kita naik ke depan. Jadi ini adalah sedikit laporan tentang perbelanjaan dari segi gaji, allowance, bonus, anugerah, reward, hadiah, peralatan seperti laptop dan lain-lain, latihan dan bimbingan kaki tangan TDC tahun 2020. Di mana pada sepanjang tahun 2020 ini, ada staf kita mengalami gaji peningkatan sebanyak 2 kali ganda ataupun 100%. Ya, 2 kali ganda. Kalau 1,000 jadi 2,000, 10,000 jadi 20,000. Dan minimum 20%. Okay, paling cikai pun kita menaikkan gaji hampir 20%. Dan kenaikan gaji kita bukan setahun sekali, tapi setiap suku tahun sekali. Dan kita juga ada memberikan bonus tahunan, maksimum 3 bulan kepada semua staf. Okay, ada yang sikit, ada yang banyak. Tekan kepada prestasi dan usaha mereka, dan juga adakah mereka ada isu disiplin dan lain-lain. Dan ada memberikan bonus raya 1 bulan, tapi saya rasa lebih daripada itu. Tapi kita letaklah secara normalnya, secara berata 1 bulan. Dan juga bonus dan imbuan-imbuan lain yang tak terkira. Okay, ada tapak telefon, ada tapak rantai emas dan lain-lain. Benda itu kita tak kongsikan lah sebab tak ada kaitan sangat dengan pengedar. Dan tidak kurang juga mereka diberikan pakej pelancongan. Okay, di mana ada perpuluhan, boleh kata hampir semua, okay, hampir keseluruhan staf berpeluang untuk pergi ke Sabah dan ataupun pergi ke New Zealand. Okay, dan tidak kurang juga dengan gadget, hadiah-hadiah lain dan juga anugerah-anugerah lain. Jadi jumlahnya lebih kurang 1.5 juta diberikan khususnya kepada kepada staf-staf kaki tangan TDC Holding Sdn Bhd yang di belakang tabel, menyumbang kepada pergerakan, perkembangan dan pembangunan TDC Holding Sdn Bhd. Terima kasih. Dan kita hanya penjual susu tepi jalan je, jadi 1.5 juta ini kecil je. Dan tidak kurang juga orang kata the new normal ya, sebab COVID-19 ini. Sebenarnya benda ini saya peribadi sudah melakukan sejak tahun 2016. Bagi pengedar-pengedar yang ikut saya, pengedar-pengedar senior yang mengikuti saya dan TDC sepanjang sejak 2016 atau 2017 lagi, mereka akan mengetahui bahawa sistem dealer login TDC hampir setiap beberapa bulan akan ada pembaruan, akan ada update, akan ada pembaikian, akan ada feedback dan juga perubahan dari segi kelemahan-kelemahan, dari segi aduan-aduan, dari segi feedback positif dan nasihat dan teguran daripada semua pengedar, malah pengguna sama sekali. Jadi kita dengar, kita maklum. Seperti baru ni ada seorang pengguna, saya yakin, dia Facebook Messenger saya, memaklumkan bahawa dia ingin tahu adakah dia boleh tahu master dealer ada berapa stok dan biar dealer boleh akses. Okay, dia PM saya di Facebook Messenger, dia tidak friend dengan saya, jadi Facebook message dia masuk ke kotak spam. Jadi lepas seminggu lebih baru saya baca semula sebab kadang-kadang saya memang check di spam folder. Maaf bagi saya yang terlepas sebab kadang-kadang Facebook dia punya sistem filtration pelik sikit, dia akan filter masuk ke spam. Jadi saya baca, saya sedia maklum dan kita ambil masa dalam 2 minggu untuk develop satu master dealer status report, stock status report. Di mana seperti mana sekarang semua dealer boleh akses, boleh nampak master dealer punya stok tinggal berapa dan mereka boleh berhubungi mengikut kawasan dan nombor-nombor yang tertera di situ. Jadi ini antara perubahan penambahbaikan yang kita selalu jalan sekecil seperti ini.
sebesar seperti mengekalkan sistem kiraan bonus yang begitu tepat, melakukan daily bonus, bayaran harian yang begitu persis sejak 2016 lagi kita cuba lakukan dan kita kekalkan sampai ke saat ini, hari ini. Dan saya dimaklumkan hari ini ramai orang lah dapat gaji, dapat bonus yang cukup-cukup lumayan. Saya dengar kata mencecah 1/2 juta pula hari ini bonus yang diberikan. Syabas, tahniah, terima kasih. Dan tidak kurang juga dari segi pengurusan kewangan. Sesungguhnya kita semua benda kita upload di IT. Syarikat kita tidak menggunakan apa-apa sistem yang secara offline sebab saya daripada generasi yang baru, jadi kita mendevelopkan ataupun kita kerjasama dengan vendor-vendor di luar sana untuk developkan sistem perakaunan kita boleh kawal melalui telefon dan laptop di mana-mana, di bila-bila, di mana-mana saja. Malah semasa saya pergi di New Zealand, semasa menunaikan ibadah umrah, saya dapat melihat dan boleh mengawal dan boleh memonitor perkembangan semasa akaun kewangan syarikat. Jadi ini antara perbelanjaan ataupun pelaburan yang kita dari segi bidang IT dan lain-lain infrastruktur yang banyak yang kita tidak perasan secara terus dan tak terus, yang hanya staff internal yang boleh berasa, termasuk admin sistem di belakang takbir kita untuk mengawal, yang dealer tidak akan perasan. Dan kita memang committed dalam pembangunan IT secara digital sepanjang tahun 2020. Sebenarnya kita bermula daripada tahun 2016 lagi. Dan tahun ini kita lebih fokus, berbelanja lebih besar sebab kita nak sediakan setiap orang untuk the new normal. Okay, seperti mana background saya sini adalah bilik seminar, sudah berbulan-bulan tidak digunakan dan kita updatekan kepada Zoom meeting dan seperti hari ini, live Facebook. Jadi ini antara usaha dalam pembangunan IT kita untuk menyokong setiap orang. Dan saya sendiri pun tengah belajar dan saya harap setiap pengedar mengajarlah orang yang tak pandai lagi, makcik-makcik, pakcik-pakcik yang tak pandai, kita cuba ajar mereka untuk adaptasikan ke the new normal. Jadi kita terpaksa sebab kita ada satu musuh yang kita tak nampak. Dan musuh ini masih belum beransur pergi dan masih kes positif COVID-19 setiap hari beribu. Jadi sebab itu TDC Holding committed akan terus berbelanja besar untuk meningkatkan IT kita. Tahun ini kita belanja sebanyak hampir 3 juta ringgit lebih untuk pembangunan IT untuk memudahkan urusan setiap seorang pengedar dan pengguna. Dan tahun 2021 seperti saya maklumkan tadi akan ada sedikit IT set up sekecil di kotak Safe Enjoy. Kita akan mula testing di kotak Safe Enjoy dan kita akan seterusnya berkembangkan kepada setiap satu produk kita termasuk Sidu Joy. Jadi nantikan sedikit kejutan pada bulan Januari. Saya tak pasti keluar bila sebab benda itu sudah sampai di kilang. Jadi kotaknya tidak ada apa-apa yang luar biasa. Dia hanya tambah sesuatu benda yang kita boleh guna telefon. Seperti mana kita guna MySejahtera. Sudah kita boleh dapat akses kepada benda-benda lumayan seperti membuatkan laporan aduan, melaporkan jualan murah, membuat survey, melanggangi beberapa website dan juga media sosial di TDC. Dan yang paling menarik, cabutan betul sekecil daripada pembeli satu kotak nanti. Okay, ini sedikit hints dan ini adalah pembangunan IT yang kita lakukan. InsyaAllah kita sama-sama doakan benda ini lancar dan it's a very exciting 2021 waiting for us, man. Dan kita hanya penjual susu tepi jalan saja. Okay, jadi jumlah bonus harian yang dibayar sejak bulan Januari sampai bulan November. Okay, setakat November saja sebab Disember masih di jalan. Alhamdulillah tahun ini jualan kita meningkat 3 kali ganda. Ya, 3 kali ganda pada pandemik COVID-19 ni. 3 kali ganda berbanding dengan tahun lepas. Okay. Tak mengapa saya cakap ada benda ni sebab kita memang lapor cukai di depan LHDN. Okay, KWSP dan lain-lain semua kita bayar. Jadi kita tidak masalah nak mengumumkan benda ini. Tidak perlu sembunyi-sembunyi sebab kita duit tak letak di belakang katil kan, di atas ceiling kan, kena sita. Kita semua melalui online transfer. Jadi benda itu tulen, benda itu terbukti.
Seperti mana kita direct banking bonus harian kepada setiap seorang pengedar yang mencapai bonus minimum RM50. Okay. Setakat ini tidak benar gagal. Dan tahun ini kita mula terapkan ketelusan satu lagi sebab saya suka telus. Okay, saya suka satu ketulusan sebab kalau kita tak telus di dunia ini, nanti kita kena jawab ke esok kan. Jadi kita akan ada memo, bonus tertunggak ataupun bonus yang tidak dapat kita bayarkan melalui online banking. Biasanya adalah isu teknikal seperti semasa key in, registration ataupun pendaftaran ahli-ahli, mereka lupa letak nombor akaun yang betul ataupun tersalah nombor akaun, ataupun nombor akaun itu ada isu-isu tertentu yang mereka sahaja yang tahu. Jadi bank in itu kena refund balik. Jadi setiap minggu kita akan ada bagi laporan dan kita mohonlah pengedar-pengedar, leader-leader memerhatikan laporan itu. Malah pengguna sendiri cuba perhatikan laporan itu di C7 HQ. Mana tahu kita jadi pengguna pun kita dapat bonus kita tak tahu dan nombor akaun bank kita tu salah. Sayang tahu, minimum RM50 burn macam tu je. Tapi macam mana pun mulai tahun ni kita tidak burn. Kita akan submit kepada Kementerian Kewangan Malaysia di mana benda ini merupakan satu langkah yang positif. Dia akan menjadikan wang tidak dituntut. Dan benda tu akan dipaparkan di IC pemilik-pemilik itu dalam masa 7 tahun tak silap saya. Dan benda itu kita serah kepada Kementerian Kewangan untuk uruskan. Di mana benda tu boleh melakukan semakan dan akan dipaparkan dengan semakan IC. Jadi benda ini salah satu langkah untuk kita pastikan betul-betul bonus harian kita sampai di pemilik-pemiliknya mereka. Tidak banyak bonus harian pada yang dibayar sejak Januari dengan November. Tidak banyak serius berbanding dengan syarikat-syarikat gegasi di luar sana. Kita masih kecil. Hanya lebih kurang 54,768,216.50 sen. Satu angka yang besar bagi setengah orang, juga mungkin terlampau kecil bagi setengah orang. Jadi saya tak tahu macam mana nak menilai sebab kita hanya penjual susu tepi jalan je pun kan. Okey, laporan sumbangan dan sedekah tahun 2021. Sebelum ni, pada bulan sebelum-sebelum ni kita sudah ada bagi laporan ringkas, tapi yang ini lebih komplit. Saya bahagi kepada 3 kategori secara khususnya. Jadi sebagai sebuah syarikat yang pemiliknya iaitu saya, 100% Muslim, saya sangat mendukung menerapkan konsep Islam ataupun mematuhi syariah dalam pengurusan operasi pemasaran, sistem pengedaran dan segenap penjuru dalam hidup peribadi ataupun dalam perniagaan TDC ini. Dan benda ini bagi saya tidak melawan sama sekali dengan prinsip-prinsip yang diterapkan oleh apa-apa agama di luar sana. Sebab tidak kisah Kristian, Buddha, Islam, kalau kita mengikuti falsafah pengajian dan juga pendidikan yang sebenar-benarnya, agama yang terbesar tiga-tiga ni di Malaysia adalah fokus untuk melakukan kebaikan. Untuk membuat sesuatu dengan jujur, untuk bertindak sebaik-baiknya menjadi orang baik-baik dan hanya membuatkan benda yang baik-baik. Sebab ketiga-tiga agama terbesar di Malaysia ini percaya buat baik dibalas baik, buat jahat dibalas jahat. Dan berdasarkan prinsip yang ini, TDC teruskan usaha untuk membuat baik. Walaupun ramai orang di belakang kita cuba untuk membuat jahat. Jadi, sorry. Ada orang masuk. Sorry. Minta maaf. Ada Facebook message, komen masuk kan. Saya terbaca sebentar. Saya teruskan. Nanti saya akan jawab soalan-soalan yang ditanyakan melalui Facebook. Terima kasih atas Cik Noreha. Nanti baru saya follow up balik satu persatu. Jadi untuk laporan sumbangan, sedekah dan infak dan apa pula ayat-ayat yang sesuai. Secara amnya, kita sebagai sebuah syarikat yang diusahakan untuk mematuhi syariah, kita cuba untuk membina masjid di dunia ini. Dan sebanyak 11 buah
masjid, surau, madrasah ataupun institusi pengajian Islam secara langsung ataupun tidak langsung dalam TDC sumbangkan 11 buah. Masih terlampau sikit. Ya, serius. Saya berasa masih terlampau sikit. Kita nak banyakkan lagi. Okay, kita ada di seluruh Malaysia kita cubakan dan saya harap 2021 lebih banyak lagi. Ada yang di Kedah seperti apa yang terpaparkan di depan skrin ni, ada di Kedah, ada di Kelantan, ada di Kuala Lumpur, ada di Pahang, ada di Selangor dan ada di Terengganu. Dan ada banyak negeri lagi masih belum ada. InsyaAllah kita cuba usaha untuk perbanyakkan lagi. Selagi rezeki kita dilimpahkan terus oleh Allah SWT, kita akan teruskan menyumbang, teruskan memberi, teruskan membangunkan masjid sebanyak yang mungkin. Seperti mana Rasulullah SAW, perkara pertama yang dia lakukan selepas penghijahan berlaku adalah membangunkan Masjid Nabawi. Kita akan pegang konsep sunnah Rasulullah ini untuk terus membangunkan masjid-masjid, surau-surau dan madrasah serta tempat penyampaian pengajian Islam kepada lebih ramai orang Muslim untuk mendapat manfaat. RM1,696,900. Terima kasih kepada para pembeli. Terima kasih kepada para penyumbang. Terima kasih kepada para pengguna. Terima kasih kepada para penjual. Setiap RM1, setiap RM1 dalam ini, insyaAllah ada saham kita bersama-sama supaya kita sama-sama membina masjid di dunia. Dan kita sebagai Muslim atau siapa-siapa saya berasa kita mengidamkan ada rumah di syurga. Betul? Ya, insyaAllah kita teruskan lakukan benda yang baik-baik. Tidak lain tidak bukan juga kita ada melakukan sumbangan dan sedekah. Terutamanya sepanjang penularan pandemik COVID-19 ini. Kita memutuskan menghulukan keuntungan-keuntungan yang ada di TDC ini kembali balik kepada masyarakat, melihat begitu ramai orang susah, begitu ramai orang hilang kerja, begitu ramai orang sengsara dan susah dari segi hidup. Sebelum pandemik sudah teruk, lepas pandemik teruk, masa PKP lagi teruk dan ada sampai bunuh diri. Jadi TDC mengambil maklum, TDC prihatin. Kita cuba untuk menyumbang. Dan ini antara sumbangan-sumbangan kita berikan. Tanpa mengira bangsa, tanpa mengira kaum, tanpa kita lihat pada agamanya, tapi siapa dia pun, kita melalui agensi-agensi, lebih kurang 15 dan lebih sebenarnya, kita menyumbang. Khususnya Malaysia Medical Relief Society, okay, di mana majoritinya dia menyumbang kepada orang-orang yang sakit, seperti namanya. Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana usaha mereka untuk melawan COVID sebagai frontliner. Persatuan Cina Muslim Malaysia, Universiti Malaysia Kelantan, IPT, iaitu juga sekolah saya, yang saya mengaji degree sampai ke master. Ada orang kata saya belajar daripada Amerika, itu semua cerita dongeng yang direka-reka. Saya bukan daripada keluarga yang super kaya, bukan daripada keluarga kaya pun sebenarnya. Boleh kata saya juga daripada kumpulan B40, yang di borderline M40 kot. Jadi, ya, mengaji di IPT pun guna PTPTN. Tak mampu nak pergi Amerika. Sampai hari ini saya tak pernah pergi Amerika. Tapi saya suka tengok NBA. Okay. Sahabat IK, okay, satu persatuan yang dikelola oleh Ustazah Asma Harun. Saya masih belum ada kesempatan jumpa dengan Ustazah Asma Harun. Biasa jumpa di Facebook Live ataupun YouTube. Okay, medtweet.my. Okay, saya tidak menafikan mungkin ada orang kurang senang dengan sumbangan TDC kepada medtweet ni. Sebab ada di kalangan mereka sedikit mengencam dan menghentam produk kita. Tapi bagi saya, setiap orang terbuka untuk pendapat masing-masing. Sebab mereka ni bidang yang cukup pakar, mereka ada kepakaran yang luar biasa. Mereka ada pendapat mereka dan mereka ada cadangan dan juga nasihat mereka yang kita boleh pakai guna dan kita juga tidak boleh pakai guna. Bagi saya tidak ada isu mereka nak menghentam sebab benda itu akan memberikan kita satu pesanan dan teguran untuk kita terus membaikikan diri kita. Sebab rata-rata di mereka, ada di kalangan mereka tidak faham bahawanya bukan semua produk di luar pasaran sana ada produk sampah.
Saya tak menafikan ada banyak produk-produk sampah dengan harga Yahudi di luar sana. Serius, saya tak menafikan. Sebab ada banyak produk, lisen halal pun tak ada, suka hati je print produk dia, import daripada Portugal, import daripada Germany, import daripada New Zealand kan. Padahal sebenarnya tidak pun. Apabila kita semak, lepas tu nutritional fact mereka pun tak lulus oleh pelebaran KKM. Lisen halal pun tak ada, mereka hanya letak 100% kaum Afrika punya produk. Saya tak nak guna perkataan Bumi Putra, takut ada orang sakit punggung kan. Jadi saya tak menafikan, okay? Banyak produk timbang kilo di luar sana, khususnya ambil di negara-negara jiran kan. Timbang-timbang kilo, packing-packing, print kotak, jual kan. Tak ada lisen, tak ada apa, tak ada kelulusan. Tapi untuk maklumat semua di sini, kilang kita yang kerjasama adalah Olga Biomanufacturing Sdn Bhd, sebuah kilang lebih 20 tahun pengalaman. Kita lekap dengan segala lisen, import, export, ISO, HACCP, PGMP, mesti halal JAKIM, dan exportation kita sudah sampai ke Dubai, ke China, ke Singapura, ke Brunei, Indonesia dan Tanah Arab. Jadi kita compliance kepada setiap satu permintaan yang diminta oleh KKM. Peribadi TDC, office di Kota Baru dengan office di KL sudah benar dilawat oleh Kementerian Kesihatan, Wakil Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan ya, hasilnya adalah semuanya sangat positif. Sebab mereka memahami urus niaga kita, produk kita macam mana, malah mereka sudah melawat kilang kita yang berada di Sebenyih. Dan mereka sendiri, ada di kalangan mereka juga merupakan pengguna dan juga pengedar. Saya tak boleh cakap nama sebab itu berkaitan dengan etika dan profesion mereka. Tidak kurang juga kita menyumbang kepada persatuan pengangkap. Okay? Mungkin ramai di sini adalah pengangkap. Ya, mungkin. Mercy Malaysia, satu perbadanan boleh kata ke peringkat antarabangsa yang banyak menyumbang untuk membantu dari segi orang-orang susah, orang-orang yang mengalami kesakitan, dan sepanjang tahun ini mereka banyak menyumbang untuk pandemik, memutuskan penularan pandemik COVID-19, termasuk membelikan ventilator, mesin pembantuan pernafasan kepada para pesakit-pesakit COVID. Persatuan Lariba, Pertubuhan Kebajikan Ihsan, O Putra Association, okay, OPA, OPA. Mungkin di kalangan ahli kita ada yang OPA. Okay, Persatuan Siswaza Sabah, yang mana tersangkut di Sabah, Universiti Malaysia Sabah. Mereka tak boleh balik ke tanah air, ke Semenanjung akibat penutupan sempadan dan tidak ada flight yang terbang. Jadi kita menyumbang untuk mereka dapat makan, minum, penginapan dan lain-lain keperluan. Juga mereka juga menyumbang untuk menjahit PPE dan menyumbang kepada face mask dan lain-lain. Yayasan Pendidikan Islam Aman, Pertubuhan Kebajikan Rumah Pengasih, okay, Warga Prihatin dan juga Majlis Agama Islam Kelantan. Baik. Okay, jumlah itu tidaklah banyak. Okay, hanya RM2,437. RM2,437. Saya pun tak pandai baca. Saya orang kampung kan. 2 juta lebih lah. Okay. Jadi TDC prihatin, TDC membantu kita tanpa mengira bangsa dan agama. 2 juta lebih ni tidak banyak sebab saya berharap satu hari angka ini menjadi bilion. Serius. Sumbangan kita kepada masyarakat sepatutnya mula dengan bilion. Saya tak kisah adakah TDC menjadi multi-billion company. Saya tak kisah adakah si Hafiz Hilmi tergolong dalam kumpulan billionaire di Malaysia. Saya sangat kisah adakah sedekah, infak, sumbangan kepada masyarakat kita cukup RM1 bilion setiap tahun. Ini yang kita sudah, itu yang saya dengar fikirkan. Jom bersama-sama. Okay, tidak kurang juga kebajikan umum. Okay, di mana khususnya kita tahu dadah membunuh, dadah banyak membunuh hidup orang, merosakkan keluarga, menjahanamkan generasi-generasi baru kita. Dan TDC tidak lupa untuk sama-sama memerangi benda ini. Jadi kita menyumbang kepada Persatuan Anti Dadah AIDS Malaysia, khususnya untuk membinakan satu bangunan untuk menempatkan anak-anak yatim ini yang sangkut dengan ahli keluarga yang ada isu AIDS. Jadi menempatkan mereka di asrama,
memberikan pendidikan yang cukup supaya mereka tidak menjadi kumpulan-kumpulannya digolong sebagai najis dadah. Jadi menjadikan seorang pengguna, lahirkan sebagai anak yatim ataupun anak kurang bernasib baik yang boleh mengubah dunia menjadi seorang leader pada masa depan, generasi baru yang cukup hebat yang memerangi dadah. Keduanya Pertubuhan Penyayang Negeri Kelantan. Ya, tengok nama sudah tahu, penuh kasih sayang. Yayasan Budi Ihsan Malaysia, ialah nampak budi-budi ni banyak orang salah faham. Okay, dia adalah dua yayasan yang berbezanya. Jadi salah satu projek Yayasan Budi Ihsan Malaysia yang lakukan adalah projek My House. Di mana projek My House ini adalah salah satu daripada 3 projek yang di bawah pantauan terus oleh Menteri Agama kita. Yang berhormat, maaf kalau nama tak biasa, saya jarang baca nama orang panjang-panjang ni. Yang berhormat Dr. Zulkifli, saya pendekkanlah senang, Dr. Haji Zulkifli, Menteri Agama kita, di mana projek My House ini akan melibatkan permulaan, akan melibatkan lebih kurang 13 buah rumah. Kita mencari rumah-rumah orang miskin, orang susah, orang asnaf, malah ada yang 10 ahli keluarga kongsi satu rumah dengan satu bilik. Ada rumah yang tak ada elektrik. Kita mengesan mereka dan kita membaiki, mendaik daraf, renovate mereka, rumah mereka secara percuma. Dan insyaAllah projek My House ini kita sambutan okey, kita akan kembangkan sehingga 100 buah rumah, tak silap saya, daripada Yayasan Budi Ihsan maklumkan ataupun daripada Kementerian Agama maklumkan. Jadi kita akan teruskan mendolong dan insyaAllah kita akan teruskan menyumbang. Dan saya pun baru tahu sebenarnya semasa dijemput oleh TV Al-Hijrah untuk wawancara bahawa projek ini akan disiarkan sebanyak 13 episod bermula 25 Januari tak silap saya tahun 2021 di TV Al-Hijrah. Satu proses pembaikian rumah dan pengacara dia rupa-rupanya adalah Ustaz Samsu Debat. Okay, saya pun tak tahu, saya pun baru tahu sebenarnya. Jadi terima kasih kepada Yayasan Budi Ihsan memberikan peluang ini. Dan tidak kurang juga Yayasan Kasih Kanser dan Kronik. Alhamdulillah TDC bersama dengan pengedar pengguna kita mensedekahkan sebuah ambulans yang akan digunakan untuk pesakit-pesakit yang ada masalah stroke, ada masalah-masalah penyakit kronik dan kanser yang lain untuk kegunaan mereka secara percuma, khususnya kepada B40. Dan juga sumbangan-sumbangan lain melalui Yayasan Kasih Kanser dan Kronik ini tetap akan dijalankan insyaAllah. Dan tahun depan insyaAllah kita ada lagi beberapa program-program amal bersama dengan yayasan ini. Persatuan Bola Keranjang Selangor, okay, ini sukan. Persatuan Orang Kota Baru, okay, POKB, di bawah Datuk Sheikh Ahmad Dusuki dalam sumbangan kepada orang-orang asnaf dan miskin. Pertubuhan Membantu OKU Negeri Kelantan, baca nama dah tahu, OKU. Pertubuhan Badan Amal Kebajikan, Yayasan Hak dan lain-lain organisasi pertubuhan persatuan yang saya tidak dapat letakkan di sini sebab kalau nak senaraikan mungkin akan lebih ratus. Jadi saya mohon maaf siapa yang tidak disenaraikan di sini. Saya tulis apa yang saya ingat dan terima kasih kepada semua orang yang menyumbang secara langsung dan tidak langsung. Sesungguhnya walaupun membeli satu sachet, ada bahagiannya dalam kebajikan-kebajikan yang dilaksanakan oleh TDC ini. Tidak banyak, RM1,226,150 sahaja. Okay. Jadi macam mana pun, TDC tetap posisi diri kita sebagai perniagaan sosial. TDC kita tetap mengutamakan kebajikan masyarakat. Dan TDC cuba usaha membantu sesiapa sahaja tanpa kira latar belakang, akademi, kaum, bangsa dan agama, malah insyaAllah negara satu hari nanti. Jadi ini adalah ringkasan. Okay. 1 juta lebih, 2 juta lebih, 1 juta lebih, 31.7% disumbangkan kepada khususnya kepada agama Islam. Okay, sebab kita sebuah syarikat Islam dan kita berada di sebuah negara Islam. Jadi 31.7% sahaja yang disumbangkan. Okay, manakala 45.5% ditabung COVID-19, hampir separuh sumbangan kita untuk bantu memutuskan
penularan pandemik COVID-19 dan membantu fakir miskin tanpa kira bangsa, kaum dan agama. Dan seterusnya kebajikan umum 22.8%. Jadi sini kita boleh lihat sebenarnya sumbangan ini hanya 30% disumbangkan di jalan agama. Bagi sesiapa yang ada concern yang bukan Islam, dia kata, oh TDC semua letak di Islam. Tidak sebenarnya. Ada 70% kita sebenarnya menyumbang secara umum, secara am kepada semua orang tanpa kira bangsa dan kaum. Sebab bagi seorang penganut Islam, kita faham, kita yakin, kita percaya setiap orang manusia yang dilahirkan di muka bumi ini berasal daripada nenek moyang yang sama. Kita daripada sumber yang sama dan kita akan kembali kepada tempat yang sama satu hari nanti. Dan cuba cara hidup kita mungkin berbeza di sepanjang ada di dunia ini. Dan yang penting kita lakukan kebaikan. Dan tahun 2020 ini sumbangan secara tunai adalah RM5,360,450 sahaja. Ya, saya letak sahaja sebab seperti apa saya kata, saya harap ada 3 kali kosong di belakang satu hari nanti. Itu fikiran saya, itu impian saya. Mana tahu dalam masa 100 tahun ini, TDC berkembang insyaAllah dengan izin Tuhan. Kita boleh tambah lagi 3 kosong di belakang. Tambah 1 koma di belakang 450. Tambah 3 lagi kosong di belakang. Dan untuk makluman semua, amount ini hanya sumbangan wang tunai. Tidak termasuk sumbangan dalam bentuk barangan, makanan dan lain-lain. Sebab benda itu kita tidak boleh hitung dan kita hanya hitung benda yang kita sumbang secara cash. Yang sumber dari segi produk, makanan, sumbangan lain-lain, tenaga kerja, masa, bla bla bla, tidak dapat dihitung. Jadi kalau hitungkan semua, angka ini mungkin mencecah 6 juta ringgit Malaysia. Okey, satu laporan yang sedikit menarik. Laporan penebusan reward. Reward point, TDC Joy Reward. Untuk makluman semua, reward ini berlangsung daripada Januari 2020 sehingga 31 Ogos. Ramai orang kerja, ramai orang gembira, tidak kurang juga orang tidak puas hati. Ada juga orang rasa terlambat. Okay, ada juga orang macam-macam lah sebab biasa reward lah kan. Ada dapat, ada tak dapat kan. Dan pada saat-saat akhir, saya melihat ramai orang mencapai reward point yang tidak cukup besar untuk redeem purchase wallet. Maka dari itu kita memutuskan untuk tambah satu auto redemption wallet yang keperluannya jauh lebih rendah. Alhamdulillah, RM62,000 auto redemption wallet sudah dikeluarkan. Purchase wallet RM1,094,000. Ya, sejuta lebih duit bank indirect tambah dengan 62,000, masuk tu sekitar 1.1 juta lebih cash di bank indirect kepada wallet-wallet untuk dealer melakukan pembelian, jualan dan lain-lain. Tidak kurang juga ada orang menembuskan smartwatch. Okay, ada juga seperti biasa lelaki ramainya gadget seperti laptop, telefon dan lain-lain. Dan sebenarnya yang paling gila sekali barang kemas. Okay. Perempuan suka barang kemas. Jadi itulah 33 utas. Bukan, 123 utas. Rantai ke, leher ke, cincin ke, subang ke, emas 916K sudah diberikan keluar sepanjang 2020. Jadi ya, tak banyaklah jumlahnya, baru 1,289,455 ringgit 20 sen sahaja. Okey, tidak banyaklah. Sikit lagi. Saya harap 1 bilion nanti. Laporan penebusan ganjaran Platinum Director dan Ruby Director tahun 2020. Okey, setakat ni kita hanya ada orang sampai Ruby Director. Saya berharap 2021 akan ada yang sampai pangkat yang lebih tinggi. Saya harap-harap ada. Okey, jadi Ruby Director sebanyak 447,000 reward diberikan dalam bentuk purchase wallet.
dan juga dalam bentuk travel subsidi. Ada orang tidak mahu wangnya, jadi mereka nak tebus untuk travel, termasuk pergi Vietnam, banyak tempat local travel pun ada, dan juga pergi ke China. Ada satu trip pergi ke China. Dan majoritinya tukar ke purchase wallet. Biasalah mata duitan malas nak menancung. Sebab mereka sudah dapat go Sabah, go New Zealand, go Turkey, go macam-macam kan. Jadi mereka letak di duit, mereka lakukan jualan. Okay. Dan untuk Platinum Director, semakin ramai Platinum Director muncul di TDC dan membuktikan macam mana kekuatan TDC untuk membangunkan pengedar-pengedar kecil pun mampu berjaya di TDC. Jadi jumlah yang dikeluarkan adalah RM2,300,000 dalam bentuk barang kemas seperti biasa, berapa ratus utas atau ribu utas saya tak tahu, dan juga dalam bentuk purchase wallet. Jadi ini antaranya, dan jumlahnya adalah sebanyak RM2,748,000 sahaja. Kita jual susu tepi jalan je, jadi tak besarlah, 2 juta lebih je. Bezalah dengan orang lain syarikat besar-besar kan. Okey. Ini sesuatu benda yang baru. Okay. Saya tak nak present sebenarnya sebab saya nak cuba rahsiakan. Tapi ialah memandangkan alang-alang sudah buatkan, jadi kita buat sedikit announcement yang simple lah dulu. Jadi pengumuman ringkas untuk tahun 2021 sesuai dengan slogan kita yang ada di website, tak tahu siapa perasan ke tak. We bring you the ultimate joy. Okay, joy itu adalah kegembiraan. Ultimate adalah ultimate. Ultimate, setiap orang ada satu tafsiran ultimate-nya. Bagi orang Islam, ultimate-nya tafsiran lain. Bagi orang ada agama, tafsiran dia lain. Bagi setiap individu, dia ada tafsiran yang berbeza. Apakah itu ultimate joy? Kan? Jadi, saya serah tafsiran ini kepada masing-masing. Dan pengumuman ringkas yang pertama, yang ada terbocor sikit rahsia baru di WhatsApp group ataupun di media sosial, adalah consumer package akan diperkenalkan. Satu package yang lebih murah daripada Silver Dealer. Silver Dealer 330 ya. Consumer package RM120 sahaja. Yap, beli satu kotak sudah boleh layak jadi pengedar di TDC. Boleh buat secara online, jual RM120 di Lazada. Tak perlu jual murah dah sekarang. RM120, awak daftar di pengedar, awak pegang dia jadi pelanggan awak selama-lamanya. Okay, tak perlu duduk main jual murah untuk tarik customer. Sebab sekali dia daftar, dah masuk sistem, selama-lamanya dia beli di mana dengan siapa pun dia customer awak. Dan package consumer ini layak untuk performance bonus, layak untuk team bonus, layak untuk upgrade, dan layak untuk melakukan repeat order dengan harga RM215 untuk 3 kotak. Kenapa nak munculkan package consumer ini? Pertama, pandemik COVID-19 juga. Kita ingin TDC boleh buka lebih luas peluang untuk memudahkan entry, memudahkan peluang perniagaan kepada lebih ramai orang di luar sana. Untuk mendapat manfaat bonus harian kita ataupun bonus sambung nyawa. Bonus harian kita, bonus sambung nyawa. Bayangkan seorang hilang kerja sebab PKP, sebab COVID-19 ini, tiba-tiba setiap hari TDC bonus harian RM50, 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 RM50 masuk ke akaun bank dia. Mungkin kecil bagi kita, tapi sangat besar bagi seorang yang hilang sumber pendapatan. Dan saya berharap keunikan, kekuatan TDC ini dapat dirasai sampai ke akar umbi, sampai B40 kepada B40 kepada B40 pun mereka ada peluang. Mereka ada peluang untuk mengubah nasib mereka yang susah sebab mereka kurang pendidikan, sebab mereka duduk di kampung, sebab mereka dihina, sebab mereka dicaci, sebab mereka disingkirkan oleh masyarakat,
sebab mereka dipandang remeh, sebab mereka dibuang kerja, mereka dianggap seperti sampah masyarakat. Mereka ada satu peluang di platform TDC ini, dengan support di TDC ini, untuk buktikan mereka bukan sampah. Mereka bukan gagal. Mereka bukan teruk. Mereka bukan tidak ada harapan. Mereka sekadar tidak ada satu peluang. Tidak ada satu pentas. Tidak ada satu sokongan. Tidak ada satu sistem. Dan tidak ada orang prihatin kepada mereka yang menyediakan peluang untuk mereka membuktikan mereka boleh daripada zero menjadi hero. Jadi ini tujuan utama consumer package ini diperkenalkan pemula 1 Januari 2021. Jangan daftar hari ini, tak ada lagi. Boleh tengok di sistem sahaja. Bolehlah screen capture ya. Next. Ini satu benda yang mungkin ramai orang suka dengar. Kita akan membatalkan pasak bonus. Okay, bagi pengedar yang dah lama bersama kita, dia tahulah apa itu pasak bonus. Okay, sebenarnya saya peribadi tidak suka benda ini. Tapi pengurusan sebelum ini yang bersama, mereka tegaskan nak teruskan. Tapi Alhamdulillah, hari ini kita bebas. Kita boleh melakukan benda-benda betul-betul telus. Tidak perlu fake it until make it. Kita betul-betul boleh jujur kepada setiap orang, terus ikhlas, dan kita patahkan pass-up bonus bermula 1 Januari 2021. Tidak perlu risau bonus kita cari, kita sewa, kita jumpa platinum, kita bagi bonus free-free dekat Upline kan. Dia tak buat apa, duduk main game PUBG di rumah, betul tak? Dan kita ganti dengan upgrade wallet. Upgrade wallet ni di mana bonus yang seharusnya pass up kepada atas, hari ini balik kepada kita dan masuk di satu wallet yang dinamakan sebagai upgrade wallet. Semua bonus ini akan dihimpun tanpa tempoh masa, tanpa tempoh waktu, tanpa hak seperti auto redemption wallet. Dan sewa dealer, go dealer, malah consumer package, consumer ini pun boleh gunakan amount dalam upgrade wallet ini untuk upgrade. Contoh, dia seorang consumer package punya dealer, dia menghimpun amount yang sepatutnya pass up, sekarang kembali balik kepada dia di upgrade wallet. Cukup 330, dia boleh guna amount itu untuk upgrade menjadi silver dealer. Dan juga seterusnya 1000, seterusnya 2000. Dia boleh lakukan benda tu berulang-ulang sehingga dia menjadi platinum. Maka sampai tahap dia jadi platinum, upgrade wallet ni, segala amount itu akan jadi kosong dan berlebihan baki akan ditransfer balik ke dalam bonus harian, terus masuk 100% kepada pengedar tersebut. Tak ada hanky-panky, tak ada wayang kulit, tak ada tukar jadi coin, tak ada tukar jadi share, tak ada tukar USD lah, tukar Bitcoin, e-share, IPO, CPO, OOO, semua tu tak ada. Terus masuk jadi ringgit Malaysia je. Kita penjual susu tepi jalan kan. Dan jikalau, jangan lupa kita ada 100 days free upgrade challenge, betul? Jikalau dia dapat upgrade secara free, amount baki itu pun akan ditransferkan kalau dia upgrade sampai ke platinum secara percuma. Dan upgrade wallet ini boleh top up. Dengan kata lain, kalau dia sudah go dealer ataupun dia sewa dealer. Dia sewa dealer. Dan dia tak nak upgrade ke go dulu. Dia nak terus upgrade ke platinum. Jadi usahanya sangat keras. Dia buat segala kerja. Dia dah fight sampai 3 bulan. 6 bulan, 7 bulan, setahun. Akhirnya, jumlah di upgrade wallet itu jadi 2000. Jadi 2000. Dan dia berasa sudah di masa nak upgrade. Tapi platinum kan bukan 2000. Platinum lebih sikit lagi kan. Jadi dia boleh bank in, rujuk ke admin, cukupkan baki yang tak cukup,
tambahkan baki yang tak cukup, upgrade terus daripada silver ke platinum. Ataupun mungkin dia consumer package. Dia fight, sudah guna upgrade wallet 330 jadi silver, dan kemudian dia fight, dapat 500 baki di upgrade wallet, dia boleh top up lagi 500, direct pergi ke gold dealer. Jadi upgrade wallet boleh ditambah nilaikan. Jadi pasal dah tak ada, akan masuk ke upgrade wallet. Saya harap ini satu berita baik. Dua-dua ni berita baik kepada semua yang menonton di sini ataupun yang kemudian. Saya tak tahu sejauh mana berita baik ni membawa baiknya kepada semua. Sebab setiap satu benda yang kita lakukan, kita hanya cuba lakukan yang terbaik. Dan keputusan, hasil, kita serah kepada yang maha baik. Ketiga, bukan tak akhir. Sebab ketiga, saya tak boleh umumkan lama sebab jangka ini live streaming hanya sejam lebih je. Jadi tak boleh lebih. Jadi ketiga, produk pada tahun 2021 di TDC. Pertama, C2 Joy akan dikekalkan. Jangan risau bagi siapa yang masih mencari C2 Joy. Kita bagi laluan kepada Save Enjoy tapi start minggu depan, C2 Joy akan seiring dengan Save Enjoy. Dan untuk makluman semua, syabas, tahniah, kita hanya bajet 1 juta cetakan kotak Save Enjoy. Tetapi dengan sambutan luar biasa dalam bendik masa 2-3 bulan ini, separuh sudah habis. Kita tinggal separuh lagi. Jadi saya jangka paling awal bulan 2, bulan 3 akan habiskan kesemuanya limited edition cetakan Save Enjoy ini. Dan Save Enjoy kemungkinan besar tidak akan ada lagi sebab saya tak mahu dia ada. Sebab benda ini membawa mesej tentang pandemik COVID-19 masih ada. Jadi saya tak mahu. Jadi saya harap bulan 3 officially 0,000 kes di tanah air kita, di Malaysia khususnya, di Brunei sudah lama kosong ya. Jadi saya harap begitu, kita 000 kes, tak perlu keluar lagi Save Enjoy. Kita kekalkan dengan C2 Joy. Okay, sama-sama kita doakan. Saya perlu ramai-ramai orang untuk doakan supaya musuh yang tak nampak ini segera hilang. Dan keduanya kita boleh nampak jenama satu yang pelik sikit di bawah kan. Ada dua kan. Satu adalah Colewa. Okay. Apa benda itu? Cerita banyak, tak nak cerita lah. Sebenarnya logonya sudah muncul semasa di TV Al-Hijah lagi. Okay. Ada orang perasan, ada orang tidak. Dan benda itu akan berulang kali muncul. Sebab benda ini something exciting. Sebab kita formulasinya mendapat kelulusan. Ya, kelulusan. Untuk mengisytiharkan functional cream. Functional cream. Krim yang berfungsi oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Di mana salah satu bahan aktifnya di dalamnya boleh mempertingkatkan sistem imunisasi badan. Di Colewa sahaja. Something exciting. Something great. Seterusnya, Berry Mix. Sesuatu produk yang sangat membantu. Jikalau kolostrum membantu untuk meningkatkan sistem imunisasi badan, menguatkan antibody, yang ini membantu untuk membuangkan apa yang tak bagus dalam body kita. Apa yang tak bagus dalam badan kita, dia berbuangkan dan dia memudahkan kita, mengawetkan muda kita tanpa perlu guna filter di kamera. Hajaknya lah, apa yang saya baca begitulah sebab benda ini super mahal. Ingredient dia luar biasa. Kita import daripada luar negara. Jadi bahan-bahan mentah kita memang kita ambil yang terbaik. Sebab tu produk kita tak murah. Tapi sebenarnya produk kita jauh lebih murah berbanding dengan banyak syarikat di luar sana. Kalau siapa yang memahati dan perasan. Okay, produk kita murah separuh. Dengan harga dealer murah separuh daripada banyak syarikat di luar sana. Sebab apa? Sebab kita kerjasama dengan satu kilang yang cukup bermutu tinggi. Dan mungkin ada satu khabar baik untuk warga-warga TDC tentang satu lonjakan kerjasama antara Organ Biomanufacturing dan TDC Holding Sdn Bhd ke satu tahap yang lebih hebat. Saya tak boleh nak kongsikan di sini sebab saya tak suka kongsi benda yang tidak pasti.
Kan? Itu saranan berkerajaan, jangan kongsi jika tidak pasti, betul tak? So nanti pasti baru kita kongsi. Dan produk 2021 more to come. Okay, and more to come. Kita akan meningkatkan kita punya kualiti produk. Saya takkan keluar produk yang saya sendiri tak puas hati. Saya takkan keluarkan produk yang saya sendiri tak guna. Saya takkan keluarkan satu produk semata-mata untuk keluarkan produk tapak sales. Sebab TDC nak keluarkan satu produk yang betul-betul pengguna-guna dan dia akan terus-menerus berguna sebab dia betul-betul berguna. Bukan sekadar untuk mempergunakan pengedar dan pengguna kita untuk dapatkan bonus. Jadi produk kita betul-betul nak berguna dan betul-betul digunakan dan betul-betul bukan mempergunakan pengguna dan juga pengedar kita. Jadi sebab itu kita slow sikit dalam pembangunan produk, R&D demi R&D. Setiap satu lab test kita hantar pula ke FDA, hantar pula lab test, buat pula rujukkan dulu setiap satu sumber adalah tapak pengesahan halal JAKIM. Kalau tidak kita tak lakukan. Kita tunggu sampai lulus JAKIM baru kita buat. Keluar pasaran, tester tak okey, reject. Buat semula. Ya. Banyak duit kita habis di sini. Tapi bagi saya sangat berbaloi kalau kita boleh keluar salah satu produk yang betul-betul berguna. Bukan digunakan untuk mempergunakan orang lain untuk tertipu. Dengan program macam-macam kan. Boleh mati hidup semula lah. Boleh generasi kedua lah, generasi ketiga lah. Boleh macam-macam. Jadi bagi saya, kita tak buat kerja yang begitu. Okay? Sebab atas kita ada seorang yang sentiasa melihat diri kita. Jadi seikhlas mana kita, tak ada siapa tahu. Melainkan yang maha ikhlas, yang maha baik. Jadi kita buat kerja kena betul-betul. Kita hadir bersama dengan orang betul-betul. Kita lakukan benda yang betul-betul. Dengan izin Tuhan yang maha pencipta, kita menikmati benda yang betul-betul. Dan kita menyumbangkan balik di saluran yang betul-betul kepada orang yang betul-betul. Sama-sama kita lakukan benda ini. Bersama-sama kita menjayakan. Bersama-sama TDC Holdings Sedan Berhad. We bring you the ultimate joy in the world and hereafter. Seperti apa yang saya ceritakan, this is all the unsung hero yang di belakang mendukung TDC Holding, mendukung setiap seorang pengguna, mendukung setiap seorang pengedar tanpa kira lelahnya mereka, walaupun dimaki, dihina, walaupun dicaci, disumpah di belakang, di depan, di atas, di bawah, dan tidak kurang juga puji-pujian, penghargaan daripada para pengguna pengedar. Ucapan terima kasih. Dan saya nak ucapkan terima kasih pada para unsung heroin di belakang ini. Untuk makluman semua, kita boleh nampak majoriti kaki tangan di TDC adalah wanita. Okay? Yang jejakanya teramatlah sikit. Tapi itulah Allah hantarkan rezeki kita bersama dengan para wanita yang cantik jelita, yang teliti, amanah, bertanggungjawab dan hebat-hebat ini. Dan untuk kita ingat bahawa sehebat mana seorang lelaki, kita keluar daripada rahim seorang perempuan melalui bawah. Dan kita hargailah jasa-jasa perempuan, jasa-jasa ibu kita khususnya, yang membesarkan kita 9 bulan 10 hari, mengandung kita, dan kita ungkapkan terima kasih kepada para hero-heroin dan para hero-hero di TDC Holding Sedan Berhad. Dan saya ingin mengungkapkan thank you, gracious, CC, Toje, arigatou gozaimasu. Tak pandai dah. Okay. Banyak sangat bahasa baca di gambar itu. Okay. Kepada semua pengedar, semua leader, master dealer, pengguna-pengguna, bakal-bakal prospek, dan terutama kepada semua guru-guru saya. Guru-guru tak kisah dari segi akademik, agama, dalam kehidupan, setiap orang yang benar menyumbang secara positif kepada TDC Holding Sedan Berhad. Kita sama-sama berjaya. Kita sama-sama membawa TDC Holding Sedan Berhad ke satu peringkat yang lebih tinggi. Kita sama-sama membangunkan keluarga kita ke arah lebih bahagia. Sama-sama menyumbang kepada masyarakat setempat. Dan sama-sama
kita membuatkan benda yang baik kepada orang yang baik, bersama dengan orang yang baik-baik, dan bersama berjaya di dunia dan di akhirat bersama-sama. Terima kasih semua. Dan saya di sini ingin menjawab ada sikit soalan daripada Nuriza Aziz. Maybe boleh buat latihan secara Zoom untuk kenalkan new dealers mengenai sistem C2 Joy. Simple thing but surely will benefit all new dealers. Okey, harap maklum. Saya harap dari segi dealer management akan cuba usahakan ada modul-modul. Kita boleh ajar secara online macam mana nak buat registration, betul tak? Nak buat product purchase, nak lihat summary report dan lain-lain secara online supaya kita boleh ajar new dealers ini macam mana guna benda-benda basic, dan yang penting, paling penting macam mana nak check bonus harian, betul tak? Okay, daripada Hafiza Yusof. Kenapa akaun hanya 3 ahli sahaja? Masalah saya hanya ada 1 bank account sahaja. Sejujurnya mengikutkan KPTN HCP, 1 IC hanya 1 akaun sahaja. Kita tidak menggalakkan seseorang untuk daftar sampai 2,675 akaun. Dan akaun bank hanya maksimum untuk 3 kali berulang pun sebenarnya untuk menjaga benda itu. Kalau tidak nanti dia akan jadi red flag di bank akaun anda sendiri daripada bank, sebab bank negara sudah mengetatkan mereka punya syarat. Siapa yang tiba-tiba dapat bonus gila-gila kan setiap hari 5,000 confirm kena call oleh bank. Tak percaya cuba tanya leader-leader yang sudah dapat. Jadi kita kena compliance kepada undang-undang. Dan itulah. Kalau nak lebih akaun bank, boleh buka akaun bank lain lah. Banyak bank Islam, bank-bank di luar sana. CIMB ada, Maybank ada, macam-macam bank ada. Kalau bonus dah besar, berasa perlu lebih banyak akaun untuk dapatkan income dan jualan yang lebih besar, bolehlah daftar akaun lebih besar dengan akaun suami, isteri, anak, pasangan, isteri yang keempat, kelima, keenam ataupun anak yang ke-10. Boleh, tidak ada masalah. Tapi itulah, adakah berbaloi dengan perbelanjaan kita yang beribu-ribu untuk buat banyak akaun, tapi jika bonus kita tak boleh capai 5,000 sehari setiap satu akaun. Kan? Adakah semua upgrade dari silver ke gold atau platinum cuba perlu tambah perbezaan harga package atau kena bayar sepenuhnya? Harap pihak seorang faham question saya. Saya faham, memang kita bayar sepenuhnya sebab kita bagi produk yang sepenuhnya. Nanti kita kira CB dan sale yang sepenuhnya. Jadi memang kena bayar penuh. Okay, yang saya rujuk tadi adalah upgrade wallet punya amount. Saya harap jelas. Itu beza. Kalau kita upgrade secara sendiri menggunakan purchase wallet, maka kita perlu bayar penuh. Upgrade wallet punya amount saja boleh di top upkan perbezaan. Sebab kita syarikat committed untuk memberikan penuh. Membayar perbezaan harga sebenarnya tidak mematuhi syariah sebab benda itu hanya manipulasi akaun yang tidak membawa kepada produk ataupun apa-apa. Benda ini sangat bahaya dan ada khilaf di antara panel penasihat syariah. Malah sebenarnya di KPTN HCP sendiri pun kita top up muamal yang tak cukup untuk cukupkan harga untuk naik pangkat. Dia jadi beli pangkat, dia bukan jadi beli produk. Sebab produk ada perbezaan, malah tak ada langsung. Tak hanya mengeluarkan bonus. Jadi benda itu dikuatiri akan jadi skim cepat kaya yang dicegah oleh Akta Anti Skim Cepat Kaya di bawah Kabinet HCP. Harap faham. Macam sedap je nama berry mix tu ke sejenis yogurt? Bukan, dia sejenis powder. Semua produk tiga-tiga yang saya nyatakan dalam bentuk powder, sebut seperti C2 Joy, dan pancur dan minum. Kita tak ada buat benda pelik-pelik. Okay? Letak di telinga ke ataupun masuk di bawah lubang hidung ke ataupun bawa mana-mana, tak ada. Kita guna cara yang norma masyarakat, kita ikut norm masyarakat seperti mana Rasulullah, para sahabat makan minum, okay, kita pancur minum air, kita makan-makan, tak ada benda pelik-pelik lah. Suntik jarum jadi doktor sendiri, tak ada. Jangan risau ya. Junainah. Mohon Tuan Hafiz maklumkan statistik terkini jumlah ahli, jumlah pengguna, jumlah kotak yang telah terjual sehingga ke hari ini. Oh, minta maaf saya lupa masukkan. Tapi sebab tak sesuai masukkan, kita ada sebulan lagi kan, 10 hari lagi. Jadi statistik mungkin tak tepat. Jumlah ahli, jumlah ID dealer lah. Saya cerita jumlah ID dealer seperti apa yang tadi Hafiz dah cerita. Ada seseorang di register satu family kan. Tapi jumlah ID dealer setakat ini dalam 150,000. 150,000 ID dealer.
di mana dalam daripada 150,000 itu lebih kurang 80 lebih ribu adalah silver dealer. Okay, adalah silver dealer. Dan seperti jualan mengikut package lah, lebih kurang 49 ataupun lebih kurang 50%, okay, jualan kita adalah daripada repeat order dan kita assume sebagai pengguna ataupun penjual-penjual kecil. Okay, dan jumlah kotak yang telah dijual sehingga hari ini daripada 2016 sampai setakat ini termasuk C2 Joy Save Enjoy easily sudah mencecah hampir 3 juta kotak lebih. 3 juta kotak lebih. Jadi kalau setiap satu orang dapat satu kotak, maka dengan itu kita sudah ada lebih kurang 3 juta pengguna. Tapi saya suka bahagi 3 sebab kita punya repeat order bahagi 3 kan. So saya jangka lebih kurang sudah hampir 1 juta. 1 juta rakyat Malaysia benar merasai produk daripada TDC. Soalan, adakah company plan untuk pembangunan leader dan dealer? Kita sememangnya dengan membangun, contoh salah satu live streaming ini pun salah satu cara dari segi pembangunan untuk memberikan info. Zoom meeting, BOS, NDT, online, offline, C2 HQ, training-training yang dilakukan, speaker-speaker lantikan daripada TDC, PDF file, PowerPoint slide, dan Facebook C7 HQ dan Facebook peribadi saya yang sama nama Hafiz U ini pun banyaklah memberikan info-info. Sebab saya pelajar di universiti dulu. Jadi sistem di universiti dulu ada baiknya, ada tak baiknya. Salah satu yang kurang baik di sistem persekolahan ataupun college ataupun universiti adalah dia bukan mengajar kita menjadi seorang insan yang berfikiran kreatif dan kritis. Dia melahirkan kita menjadi seorang anak murid yang menghafal dan memuntah balik apa yang kita hafal dan kemudian lupakan. Saya rasa siapa yang pernah mengalami zaman sekolahan, khususnya di college university, dia faham maksud saya. Semester ni ada 4 subjek, kita hafal slide, kita hafal modul, kita hafal PowerPoint, kita hafal semua nota yang ada. Masuk periksa, kita muntah keluar. Kita muntah keluar apa yang dihafal. Siap, habis 2 jam, 3 jam, 4 jam periksa, kita lontar keluar. Semester depan kita tak ingat dah apa kita belajar. Habis grad, tak ingat dah apa benda kita belajar. Jadi, benda sama kalau kita aplikasikan di dunia yang sebenar ataupun di DDC, orang-orang macam tu biasa tidak berjaya. Sebab tu kenapa ada ramai pelajar elit. Saya tak cakap semua. Ada sekelintir yang elit yang dia hafal dan muntah balik keluar. Mereka kurang berjaya dalam masyarakat yang sebenar. Sebab mereka sudah biasa dengan konsep hafal dan muntah balik. Jadi kita tak harap kita memberikan 100% semua benda. Kita swap semua benda. A sampai Z kita mensuap. Kita hanya bagi guideline. Kita hanya bagi guideline supaya setiap orang boleh betul-betul faham tentang TDC, faham tentang produk TDC, faham dengan permasalahan dan kita berikan kebebasan mereka untuk ada kreativiti dan kritis thinking mereka untuk mengeluarkan sistem training masing-masing dan saya nampak dan syabas dan tahniah diucapkan kepada para leader yang sudah ada training modul, training system sendiri. Syabas dan tahniah. Jadi itu konsep yang kita nak cuba amalkan. It's a real business. It's not something kita hafal dan muntah. Minta maaf kalau menyinggung perasaan siapa-siapa yang belajar di U mencapai pointer tinggi. Saya peribadi pun seorang student yang mencapai pointer tinggi. Okay, saya grad pun result saya lebih kurang harga pointer MBA saya pun result lebih kurang sama dengan seorang YB Ahmad Maslan yang pernah kongsi tu. Saya guna Ahmad Maslan lah sebab dia pernah share, yang lain tak pernah share. Okay, next soalan. Zuli Ghani, updated slide sebelum Januari 2021. Ya, sudah ada drafting dia. Sudah ada benda itu. Tak ada share lagi sebab belum ada ini live streaming, nanti bocor rahsia. Sudah ada yang sangat lengkap termasuk macam mana operasinya upgrade wallet.
macam mananya pasak bonus dipindahkan masuk ke upgrade wallet, macam mananya gerakkan consumer package, sekali dengan reward point yang boleh di-redeemnya hadiahnya apa, dan ya package pelancongan apa yang akan diumumkan. Ada. Setakat ini itu saja soalan di Facebook Cik Hafiz. Okey. Jadi kalau itu saja, tak ada soalan apa, jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak kepada setiap yang ada bersama dan yang kemudiannya menonton sekali. Saya letak gambar office di belakang sebagai background sebab saya sangat rindulah. Ini seminar room. Harap satu hari kita boleh ada persemuka secara offline sekali lagi. Ada banyak lagi training, latihan, sharing yang saya excited nak ingin kongsikan bersama. Tetapi inilah kekangan PKPB ni. Sama-sama kita doakan penularan pandemik COVID-19 ni terputus, dihentikan segera. Saya rindu zaman kita ada 0000. Dan sama-sama kita doakan, kita usaha berlangkah lebih jauh. Saya berharap bonus harian tahun 2020 adalah 52 juta. Tahun depan mungkin double up, triple up, 10 kali ganda lagi. Saya lihat tahun ini kita hanya ada lebih kurang paling banyak 4-5 ribu pengedah yang mentapak bonus harian. Saya berharap angka ini menjadi 50,000 setiap hari. Satu hari nanti. Saya melihat produk kita baru lebih kurang 3-4 juta orang benar guna ataupun sejuta lebih mungkin kalau 3 kotak seorang. Saya berharap satu hari nanti 10 kali ganda, 100 kali ganda orang dah menikmati. TDC hari ini baru ada di dua pasaran. Satu di Malaysia, satu di Brunei. Berharap satu hari nanti kita boleh buka ke luar negara lain. Dan TDC tidak akan buka pasaran baru di negara lain sebelum kita sedia betul-betul. Kalau buka, kita kena buat yang terbaik. Seperti mana terbukti di pasaran Brunei, kita buka saja, jualan sudah 6 angka. Dan konsisten naik sampai putus stok, sampai pening, sampai AFC dan Haji Osbera pusing kepala. Sampai hari ini, hari-hari kena kejar stok, sampai kena usulkan kontainer untuk hantar. Dan kita hanya akan buka pasaran tu dengan gempak, dengan besar, dengan laju, dengan produk yang terbukti, dengan sistem yang kukuh, dengan IT support yang cukup kuat dan yang paling mustahak, dengan kepuasan pengguna yang betul-betul kita sendiri berbanggakan. Terima kasih sekali lagi kepada sumbangan, jualan, pembelian, sumbangan sedekah daripada setiap orang yang benar ataupun sedang ataupun akan bersama dengan TDC Holding Sdn Bhd. Terima kasih banyak-banyak. Sisi Raja. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Terima kasih diucapkan kepada Encik Hafiz atas kesudian berkongsi berita bergembira buat semua pengguna dan juga pengedar Situjoy. Dan terima kasih juga saya ucapkan kepada semua kerana sudi meluangkan hujung minggu anda bersama kami. InsyaAllah sama-sama kita doakan agar TDC semakin berkembang maju dan dapat membina istana di syurga, legasi di dunia dan istana di syurga. Okey, insyaAllah terima kasih sekali lagi dan saya mohon maaf atas segala keterlanjuran dan saya mohon izin untuk tamatkan perbincangan kita pada hari ini, Encik Hafiz. Ya, okey boleh. Terima kasih banyak. Terima kasih Cik Noria. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.